Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tajuk baru. Okey, itu tajuk percukaian Okey, tajuk percukaian. Saya akan buat dua bahagian. Ini part pertama yang awak akan tahu percukaian tu apa. Okey, cukai tu apa dia? Okey, pasal apa kita kena kutip cukai, tujuan, jenis-jenis cukai dan kesan kalau kita mengelak daripada bayar cukai. Okey. So, tanpa membuang masa, kita masuk teruslah. Okey, yang pertama awak kena tahu percukaian tu apa. Percukaian ni adalah satu proses mengumpul wang atau hasil daripada individu atau syarikat untuk digunakan dalam pembangunan negara. Okey. So, pengumpulan wang ataupun hasil ataupun cukai ni dia dikutip berdasarkan kepada akta yang diluluskan ke dalam parlimen, berapa banyak kena bayar. Okey, dia ada akta dia sendiri. Okey, dan bila saya sebut pasal akta ni, okey, akta ni dia akan berubah mengikut polisi kerajaan yang memerintah pada waktu tu. Okey, dia akan berubah. Okey. Now, okey. Now, apa yang akan terjadi dalam percukaian ni? Sebenarnya rakyat ni, apa yang akan terjadi? Rakyat ni dia akan bayar cukai. Okey, bayar cukai dan cukai tu ditadbir oleh kerajaan. Okey, rakyat bayar, okey, duit ni kerajaan yang akan urus. Dan kerajaan buat apa? Kerajaan akan bangunkan negara. Daripada duit cukai ni lah yang akan akan bangunkan negara dalam pelbagai aspek. Okey. Dan setelah bangunkan negara ataupun setelah duit-duit cukai itu digunakan untuk kebajikan rakyat, okey, dia akan kembalilah kepada ataupun dinikmatilah balik oleh rakyat ni. So benda tu sebagai satu circle. Okey, sebagai satu circle. Rakyat bayar cukai, duit tu diguna kerajaan, lepas tu guna kerajaan untuk apa? Untuk bangunkan negara dan kesan yang dibangunkan oleh kerajaan lah yang ni lah akan dimati oleh rakyat balik. Okey. So, bila kita cakap membangunkan membangunkan negara ni daripada aspek apa? Pendidikan, kesihatan, kebajikan, infrastruktur, kemudahan awam, pertanian dan keindustrian, keselamatan dan pertahanan negara dan pembangunan. Duit-duit cukai inilah yang digunakan di bahagian-bahagian ni. Okey. So, kenapa dikutip cukai? Okey, tujuan percukaian. Kenapa? Okey, yang pertama, cukai ni adalah sumber pendapatan negara. So, macam mana kerajaan nak bangunkan negara kalau tak ada duit? Okey, so daripada cukai inilah yang digunakan dia. Alright. So, yang kedua adalah cukai ni adalah salah satu alat pelaksana polisi kerajaan. Apa-apa polisi yang kerajaan nak buat pun, duit dia nak cari mana? Ambil pada cukai. Yang ketiga, cukai ni adalah salah satu daripada kawalan penjualan barang ataupun perkhidmatan macam contohlah macam cukai rokok, cukai arak. Dengan menggunakan cukai pada rokok dan arak tu okey, mengawal sebagai salah satu kawalan penjualan atau perkhidmatan sesuatu. Okey, dan yang seterusnya dia cukai ni adalah alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Jadi mana lagi nak dapat duit? Kerajaan nak run. Okey, so daripada cukai itu saja. Alright. Seterusnya kita nak belajar pasal jenis-jenis cukai. Okey, jenis-jenis cukai kita ada beberapa jenis cukai. Yang pertama adalah cukai pendapatan. Yang kedua adalah cukai jalan. Yang ketiga cukai pintu. Yang keempat cukai tanah. Dan yang kelima adalah cukai jualan dan perkhidmatan. Ini adalah 5 cukai yang awak perlu tahu. Okey. Now, yang pertama saya nak ceritakan tentang cukai pendapatan. Cukai pendapatan ni, okey, dia ambil kutip berdasarkan daripada gaji ataupun pendapatan rakyat. Okey.
Kutip dekat siapa? Dekat individu ataupun dekat syarikat lah. Okey, siapa yang kutip? Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun kita panggil LHDN. So, bila sebut pasal individu atau syarikat tu, okey, yang pertama, individu atau syarikat tu mesti daftar sebagai pembayar cukai. Kemudian lepas dia daftar sebagai pembayar cukai, dia mesti tafsir sendiri pendapatan tahunan dan kita kena laporkan ke dalam laman LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Alright. Dan bila kata kita laporkan dalam LHDN ni, okey, apa benda yang kita laporkan? Kita laporkan pendapatan kita, pengecualian, potongan, pelepasan cukai dan rebat cukai. Kita laporkan ni semua di dalam laman web LHDN. Okey. So kita kena setiap tahun kena laporkan. Okey. Kemudian, okey, cukai pendapatan ni boleh dibayar sekaligus ataupun potongan cukai bulanan dalam gaji. Okey. Now, cukai pendapatan ni, okey, ditaksir dari tahun sebelumnya. Okey, dari tahun sebelumnya. Yang ni awak akan belajar nanti dalam pengiraan cukai tahunan. Nanti awak akan belajar secara details. Okey. Alright. So, dekat mana awak nak taksir, awak kena isi borang nyata cukai pendapatan ataupun kita panggil BNCB. Alright. Okey. Untuk yang tiada perniagaan, maksudnya individu biasa, kita perlu taksir cukai kita pada 30 hari bulan 4. Untuk individu yang ada perniagaan pula, kita taksir pada 30 hari bulan 6 setiap tahun. Now, kalau elak bayar cukai pendapatan, okey, bagi hukuman bagi yang pertama, kesalahan tidak memaklumkan layak dikenakan cukai. Okey. Yang kedua, kita nak tahu hukuman dan kalau kita tak melaporkan pendapatan yang sebenar, tipu pendapatan. Okey. Yang ketiga, kalau kita laporkan pada LHDN tapi maklumat tak tepat. Dan yang keempat, kita sengaja elak cukai ataupun bantu orang lain elak cukai. So, apakah kesan-kesan kalau kita buat keempat-empat kesalahan ni? Yang pertama, kalau tak maklumkan layak dikenakan cukai, awak boleh didenda RM200 hingga RM20,000 atau penjara tidak kurang daripada 6 bulan atau kedua-duanya. Okey. Dan ini adalah di bawah Akta 53 Seksyen 112-1. Okey. Kalau kesalahan tidak melaporkan pendapatan sebenar pula, okey, awak boleh dikenakan denda sebanyak RM1,000 hingga RM10,000 dan penalti 200% ke atas cukai yang terkurang lapor. So kalau lapor, kena lapor bagi habis. Kalau kurang lapor, dia akan kena hukuman yang macam ni. Okey. Dan ini adalah di bawah Akta 53 Seksyen 113-1-A. Okey. So, kesalahan maklumat tidak tepat. Okey, bila kita taksir LHDN, maklumat tak tepat pula. Awak boleh dikenakan denda sebanyak RM1,000 hingga RM10,000 dan penalti 200% ke atas cukai yang kurang lapor. Okey, dan ini di bawah Akta Seksyen 113-1-B. Dan untuk kesalahan yang terakhir, sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai, awak boleh dikenakan denda sebanyak RM1,000 hingga RM20,000 dan penjara tidak kurang daripada 3 tahun atau kedua-duanya. Dan penalti 200% ke atas cukai yang terkurang lapor. Dan ini berada di bawah Akta 53 Seksyen 114-1. Okey, jenis cukai yang kedua yang kita nak ceritakan adalah cukai jalan.
Cukai jalan, tadi kita dah bercerita pasal cukai pendapatan dah kan. Sekarang kita nak cerita pasal cukai jalan. Cukai jalan tu akan dibayar oleh pengguna jalan raya lah yang ada kenderaan bermotor dan dibayar sebelum tambah tempoh cukai. Alright. Siapa yang kutip? JPJ. Alright. Yang tu memang kena bayar. Okay, now bila sebut pasal tamat tempoh. Okay. Kalaulah kata cukai jalan tidak dibayar, maksudnya dia dah dibayar selepas tamat tempoh. Okay, apa yang terjadi adalah kenderaan itu akan dibawa ke Puspakom. Okay, ke Puspakom. Alright, untuk mereka cek balik. Okay. Kemudian yang seterusnya, okey, kalau kita tak bayar cukai jalan, hukuman yang kepada siapa yang mengelak daripada membayar cukai jalan, apa yang akan jadi? Denda tidak melebihi RM2,000 dan ini berada di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 33 Seksyen 23 kurungan 1. Okey. Now, seterusnya, cukai pintu. Okey, cukai pintu, siapa yang kena bayar? Cukai pintu ni untuk semua pegangan ataupun harta tanah kena bayar cukai pintu. Yang ada rumah kan, dan sebagainya. So, cukai pintu ni untuk biaya kos penyelenggaraan bandar. Okey, siapa yang kutip? Majlis Perbandaran ataupun Majlis Daerah. Alright, now. Bila cakap pasal semua pegangan ataupun harta tanah ni, dia adalah termasuk pada rumah. Siapa yang ada rumah kena bayar cukai pintu. Ataupun siapa yang ada bangunan perindustrian, bangunan komersial ataupun tanah kosong kena bayar cukai pintu. Alright. So, kan saya kata tadi cukai pintu ni untuk biaya kos penyelenggaraan bandar kan. So, penyelenggaraan bandar apa tu? Okey, contoh dia untuk angkat sampah, membersih longkang. So, Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah ni lah yang akan buat penyelenggaraan ni. Okey. Now, kalau mengelak membayar daripada bayar cukai pintu, okey, bayaran, contoh kesalahan pertama, bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, dia ada tunggakan. Okey. So, apa yang akan terjadi? Akan dapat notis dalam borang E. Notis dalam borang E dikeluarkan. Boring pula dah. Borang. Okey, borang. Okey, notis dalam borang E akan dikeluarkan dan ini adalah di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1967, Akta 171 Seksyen 147 dan 148. Okey, untuk kesalahan masih gagal menjelaskan tunggakan dalam tempoh 15 hari selepas notis diserahkan. Ni. Okey, apa akan jadi? Waran tahanan dalam borang F dikeluarkan dan harta mudah alih akan disita. Okey, dan ini adalah di bawah akta yang sama dengan hak ni. Alright. So, yang seterusnya, cukai tanah. Untuk cukai tanah, yang bertanggungjawab adalah pemilik tanah pertanian, perusahaan dan bangunan. Okey, kena bayar cukai tanah. Okey, cukai tanah ni ditafsir sebagai sewa bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara 1965. Siapa yang kutip dia? Pejabat Tanah dan Galian. Okey, so kalau awak tak bayar cukai tanah, hukuman mengelak membayar cukai tanah ni, yang pertama, untuk kesalahan yang pertama, bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan. Apa yang akan jadi? Akan ada notis tuntutan dalam borang 6A. Ni pun salah ni, boring kenapa? Borang 6A akan dikeluarkan. Okey, dan ini adalah di bawah Kanun Tanah Negara 1965 Seksyen 97. Untuk kesalahan masih gagal menjelaskan jumlah dituntut dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis tuntutan, apa yang akan terjadi? Okey, tanah boleh dirampas ataupun diluncut hak. Okey, dan
Ini adalah hukuman di bawah Kanun Tanah Negara 1965 Seksyen 100. Ini Seksyen 97, ini Seksyen 100. Okey. So, dan yang terakhir sekali kita nak belajar pasal cukai jualan dan perkhidmatan. Cukai jualan dan perkhidmatan ni baru sahaja dimulai dikuatkuasakan pada 1 September 2018. Okey, dan dikenakan sekali sahaja di atas pelbagai barangan bercukai pada peringkat pengeluaran dan pengimportan. Dikenakan terhadap pengguna yang menggunakan perkhidmatan bercukai. Okey, perkhidmatan bercukai itu apa? Okey, contohnya perkhidmatan hotel. Kalau tengok kat resit tu dia ada cukai perkhidmatan, insurans dan takaful, penyediaan makanan dan minuman, telekomunikasi ataupun kad kredit. Semuanya ada cukai. Okey. So, pembekal perkhidmatan dengan nilai perkhidmatan bercukai lebih daripada nilai ambang RM500,000 setahun, okey, akan dikenakan cukai jualan dan perkhidmatan ini. Okey, pembekal perkhidmatan makanan dan minuman dengan nilai perkhidmatan lebih nilai ambang RM1,500,000 setahun pun akan dikenakan. Okey, depa ni didaftarkan di bawah Akta Cukai Jualan 2018. Okey, untuk pengeluar dan pengimport nilai jualan lebih daripada RM500,000 setahun harus didaftarkan di bawah Akta Cukai Jualan 2018. Okey, siapa yang kutip cukai jualan dan perkhidmatan ni? Okey, now. Yang kutip dia tu adalah pembekal perkhidmatan tu sendiri. Contohnya macam tadi awak tengok perkhidmatan kan. Perkhidmatan apa? Contoh saya kata awak pergi makan, kedai makan. Ada cukai perkhidmatan dekat situ. Selain daripada awak bayar harga makanan, dia ada cukai perkhidmatan dekat situ. Okey, so kita bayar kepada pembekal perkhidmatan tu. Okey, so depa kutip. Lepas depa kutip tu, depa bayar balik kepada kerajaan dalam tempoh tertentu. Maksudnya apa? Lepas depa kutip tu, bila depa nak bayar LHDN nanti tu pada tempoh tertentu, depa kena bayar balik kepada kerajaan. Faham tak? Okey. Jadi, alright. Kalaulah, okey, cukai jualan dan perkhidmatan ni, okey, pemilik ataupun individu yang perlu bayar cukai jualan dan perkhidmatan ni tak bayar. Okey, so dia ada hukuman dah. Okey, kita ada 3 jenis kesalahan. Okey, untuk siapa yang mengelak bayar cukai jualan dan perkhidmatan ni. Kesalahan yang pertama, sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai. Yang kedua, amount cukai yang dikenakan tidak dapat ditentukan. Ataupun yang ketiga, pihak yang membantu dalam penyediaan penyata cukai yang kurang benar. Okey. Untuk kesalahan-kesalahan ini, dia ada hukuman yang tertentu. Okey, jom kita tengok yang pertama. Kalau kita sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai, apa yang kita kena? Untuk kesalahan yang pertama dapat tangkap. Yang pertama, dia kena denda 10 kali ganda atau hingga 20 kali ganda amount cukai jualan atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey. Untuk kesalahan yang kedua, denda 20 kali ganda hingga 40 kali ganda amount cukai jualan atau penjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Ini kalau sengaja mengelak cukai atau tolong orang lain selak cukai. Okey, dan hukuman ni berada di bawah Akta Cukai Jualan 2018, Akta 806 iaitu Akta 806 di bawah Seksyen 86/1 dan 86/2. Okey. Now, untuk amount cukai yang dielakkan dan tidak dapat ditentukan, okey, peniaga akan kena denda RM50,000 hingga RM500,000 atau penjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Dan hukuman ini berada di bawah Akta Cukai Jualan 2018 iaitu Akta 806 Seksyen 86/3. Dan yang terakhir sekali, untuk pihak yang membantu dalam penyediaan penyata cukai yang kurang benar,
Yang tak tepat ni, hukumannya adalah denda RM1,000 hingga RM10,000 dan penalti RM200 ke atas cukai yang terkurang lapor. Dan ini berada di bawah Akta Jualan 2018, Akta 806 Seksyen 86/4. So itu sahaja yang awak perlu tahu berkenaan dengan cukai. Okey, ingat balik ada 5 jenis cukai yang awak kena tahu dan untuk apa. So untuk part 2 kita akan belajar cara-cara mengira beberapa jenis cukai. So jumpa lagi dalam part 2.